Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersua lagi dalam Malaysia hari ini untuk edisi Khamis 14 Mei 2020 bersamaan kami memang Khamis lah. 21 Ramadan 1441 Hijrah. Yeah. Saya Ali Iskandar dan saya Sofia Nur Solehato. Terima kasih kerana masih bersama kita pagi ini di Malaysia hari ini. Semoga anda keadaan baik sahaja, sihat walafiat dan pejam celik dah masuk hari ke-21 Ramadan. Itu dah dia. Kan? Ya. Hari terakhir kita jumpa sebelum Ramadan sebenarnya. Ya ke? Kita tak pernah bersiaran Ramadan? Ini pertama kali. Wow. Apa khabar setakat ni? Alhamdulillah. Sofia sihat ya? Saya sihat. Ya, saya cuma sedang membiasakan kelembutan Sofia di sini berbanding 1999. Jangan begitu, Ali Iskandar. Sebab ketegasan tu adalah satu tuntutan dalam 1999. Betul. Kemudian kembali di meja Malaysia hari ini. Saya masih orang yang sama, masih manusia yang sama. Alhamdulillah. Tapi pastinya banyak yang kita ingin perlihatkan berdasarkan apa yang kita akan lalui menuju ke Hari Raya Aidilfitri, kerana kita perlu melihat antara mungkin disiplin kita sendiri untuk memastikan bahawa kita mungkin dah ada checklist ataupun guest list siapa yang kita akan jemput untuk datang ke rumah kita. Checklist. Guest list, SOP. Ya, paling penting sekali. Ya, tapi itulah dia. Kami tak pasti sama ada anda mempunyai kegairahan untuk menyambut Aidilfitri tahun ini kerana fasa PKPB ni kan, dan juga kita dah dimaklumkan hanya hari pertama saja yang dibolehkan untuk ziarah-ziarah. Itu pun ada ketetapan tertentu. Betul. Tak boleh lebih daripada 20 orang dalam satu himpunan dan juga bergantung pada saiz rumah. Kalau rumah tu yang jenis studio apartmen tiba-tiba nak 20, itu memang tak sesuai lah. Betul. Jadi ia membuatkan kita, tak tahu lah, barangkali saya atau mungkin Sofia pun rasa macam tahun ni macam kita tidak mahu terlalu gairah tentang Raya Aidilfitri. Sekarang kita bersyukur dapat meraihkannya. Dan selepas itu teruskan dengan norma dan kebiasaan baharu ni. Betul. Kan, the new normal ini. Dan pasti sebab dah lama kita tak jumpa rakan taulan kita ataupun saudara mara kita kan, kita kena jaga walaupun mereka datang rumah kita. Kita kena fikir kalau mereka lah orang yang kita cinta, orang yang kita sayangi, mereka lah yang perlu kita lindungi sebenarnya untuk cara penjarakan sosial. Jadi kita berpada-pada. Sekiranya kita tahu rumah tersebut mempunyai sama ada orang tua ataupun bayi, kita fikirkan betul-betul dan pastinya adakah kehadiran kita itu akan memberikan kebaikan ataupun keburukan pada keluarga tersebut. Kita kena prihatin sedikitlah, bukan gairah nak beraya saja, tapi kita kena saling menjagalah. Itu yang penting. Ya, itu kata bila kata the new normal ini, kebiasaan baharu ini, tidak semestinya perasaan kasih dan sayang itu diterjemahkan kepada bersua dan bertemu.
Betul. Kadang-kadang menjauhkan diri itu juga adalah satu penterjemahan kepada kasih sayang. Ya. Saya setuju tu. Wow. Itulah new normal ni yang rasa Itulah macam dia agak kan. canggung dan pelik kita nak cakap macam tu. Kita nak tunjuk kasih sayang kita tapi tak dapat kan. Tapi inilah hakikatnya. Kalau kita sayang ke orang tu, social distance, penjarakan social. Betul. Itu cara kita tunjuk macam ni. Ni kita menjaga sama Kita sendiri. masih lagi, Itulah dia kan. Dan memanglah sekarang dengan teknologi kita boleh buat panggilan video dan sebagainya, video conference dalam satu panggilan itu beberapa orang boleh buat kan. Tapi perasaannya tidak sama kan. Bila seorang bercakap tak boleh belaga-laga. Kalau belaga seorang tu akan sangkut-sangkut suara dan sebagainya kan. Kalau nak gelak semua tak boleh gelak sama-sama kalau seorang buat lawak. Jadi perasaan berhimpun dan kemesraan tu lain sedikit. Ya, memang kita akan rindukan perasaan itu, tapi buat masa ini kita harus bersabar kerana COVID-19 masih lagi ada angkanya yang kita war-warkan dari semasa ke semasa. Jangan kita ambil enteng perkara itu sebab kita tak mahu perkara ataupun nombor itu berkait dengan orang yang kita sayang. Kan. Ya. Kan kes-kes positif dan sebagainya, kes-kes baru, kluster baru dan sebagainya. Ya, kita tak mahu dikaitkan dengan kita. Kita kalau boleh tak nak ada dengar pun kelibat atau perkataan kluster Aidilfitri. Kita fikir betul-betul kluster rumah terbuka, kluster rumah terbuka dan sebagainya. Jadi kita ingin anda untuk kekal berdisiplin supaya PKPB ini tidak berubah balik semula kepada PKP ini terpulang dalam tangan kita sendiri. Baik. Kita tak mahu PKPB bertukar balik kepada PKP dan lagi lebih membimbangkan menjadi PKPD. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Jangan sampai kawasan kita ada dawai kawat tu kan. Okey, baik, itu antaranya. Dan kita masih bercakap tentang raya ni, akhbar-akhbar juga membawakan perkongsian tentang hari raya yang bakal menjemur nanti. Sofia nak mulakan? Saya mulakan dulu di berita harian. Ini dikatakan di sini di halaman depan dan juga halaman yang kedua, ziarah hari pertama sahaja. Seperti yang tertera, kerajaan menetapkan ziarah sempena Aidilfitri, Pesta Keamatan dan Hari Gawai hanya dibenarkan pada hari pertama perayaan dan dalam negeri sahaja susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Dan pastinya ia juga terhad kepada ahli keluarga terdekat sahaja dan tidak boleh melebihi 20 orang. Manakala program rumah terbuka dilarang sama sekali. Apa yang tertarik ni saya baca di sini sebenarnya, had maksimum 20 orang dan juga mengikuti saiz rumah. Contohnya jika rumah flat berukuran 600 kaki persegi, 20 orang dalam satu masa itu mungkin terlalu ramai dan tidak relevan. Jadi mungkin cara penjadualan tu perlu diadakan seperti mungkin 5 orang yang dibenarkan masuk untuk ziarah pada satu masa sahaja sehingga mencapai kuota 20 orang. Jadi kita bukan mengadakan 20 orang sekaligus tetapi ia berkala. Nampak tak macam agak ketat dan susah untuk kita. Kita nak ajak, saya nak jumpa katakan Abang Lali datang ke rumah pun macam rasa ragu-ragu. 5 orang je boleh. Misal kata ada 6 orang datang. Kemudian Sofia orang yang ke-6. Jadi macam mana? Canggung lah. Memang canggung lah, itulah dia. Dan satu perkara lagi harus kita ingat ialah sebelum ni tradisi ziarah raya ni ialah kita akan ke rumah orang itu tanpa kita memaklumkan kepada dia. Betul? Sekarang ni kena maklum. Tak boleh nak surprise. Itu dah tak relevan, tak boleh pakai. Maknanya kita kena menjaga jarak penjarakan sosial. Barangkali itu yang disebutkan checklist dan juga guest list tu, senarai tetamu yang akan hadir. Okey, jam 12.30 sampai 1 berapa ramai? Betul. Tetamu siapa? Wallahualam. Barangkali ada SOP anda boleh kongsikan dengan rakyat Malaysia supaya lebih berkesan. Kalau yang pentingnya kalau anda tidak dijemput, jangan sakit hati, jangan sedih kerana mungkin anda lebih disayangi barangkali. Bukan barangkali, memang pun. Dipikirkanlah. Baik, itu di halaman 1 dan 2 berita harian. Okey, di Harian Metro juga cerita yang sama tentang Raya Sari, tapi tumpuan penerbit lebih kepada muka surat 18 ni yang sangat menggusarkan bila kita baca ni. Muka hadapan ada gambar yang dikongsikan sedikit. Lahir saja kena lempar, bayi dicampak dari tingkat 4 ditemui bernyawa dari tingkat 4. Okey. Muka 18 perinciannya, kalau dah belum ajal, bayi baru lahir masih hidup selepas dicampak ibu dari tingkat 4. Kejam apabila ini cerita di Georgetown apabila seorang pembantu kedai tergamak mencampak bayinya yang baru dilahirkan dari tingkat 4 rumah didiaminya di sebuah flat di Persiaran Mayang, Pasir 5, Bayan Baru semalam. Difahamkan kejadian jam 8 pagi disedari seorang penghuni flat selepas terdengar bunyi dentuman kuat di luar rumahnya sebelum menemui sebuah beg
terdapat bayi perempuan cukup sifat masih bernyawa di dalamnya. Terkejut dengan penemuan itu, penghuni terbabit kemudian menghubungi polis bagi memaklumkan insiden terbabit. Jadi telah pun ditahan suspek ini, dan disebutkan di sini juga suspek mengaku dia panik sebelum membuat keputusan untuk membuang bayinya itu dari tingkat 4 melalui balkoni kecil rumah untuk mengelakkan kelahirannya itu diketahui ahli keluarga lain. Bayangkan. Masih bernyawa. Sangat menyayat hati dan sangat sedih lah. Mungkin ini menjadi pengajaran bagi mungkin para ibu, bakal ibu dan sebagainya. Jika melalui perkara yang agak sukar, mungkin masalah tekanan dan sebagainya, berjumpa dan bercakap dengan orang. Mungkin ini antara kesan jika kita tak dapat membuat keputusan dengan baik akibat tekanan hidup, tidak dapat mungkin berhubung dan mendapat cara solusi yang sebaik-baiknya. Barangkali kita juga kurang dimaklumkan tentang bagaimana situasi ataupun emosi dan psikologi individu dalam tempoh itu membuatkan dia mengambil tindakan untuk membuang bayi dengan apatah lagi dengan cara begini kan. Itulah dia. Anda baca lebih lanjut ya di muka surat 18 dalam Harian Metro. Baik, saya akan teruskan di New Straits Times. Ini juga bersempena dengan apa yang kita wawarkan sebentar tadi. We may bring back MCO if cases continue to rise after May 18th. Dan dikongsikan di halaman kelima NST, the Movement Control Order MCO may be reimposed if COVID-19s are not, which is an indication of new infections from a single case breaches the warning level of 1.6. Dikatakan di sini, we can see the outcome of the CMCO only after the May 18th or at least during the incubation period of 14 days. If the cases of R0 continues to increase after May 18, we may reverse the decision to lift the MCO. Mudah untuk difahami, sekiranya terdapat peningkatan kes selepas 18 Mei, pastinya ini akan menjadikan situasi kita kembali semula kepada perintah kawalan pergerakan seperti fasa pertama. Itu yang kita tak nak. Jadi kita fikirkanlah, kalau tak nak melalui perkara itu, fasa pertama lagi sekali, seperti itu, kita kena jaga penjarakan sosial kita, gunakan hand sanitizer, mask muka pun kena pakai. Jadi ini yang kita ingin ingatkan, walaupun kita melalui 4 fasa, perjuangan kita masih belum berakhir, kita masih belum menang. Ya, kita masih belum menang. Kita sedang berjuang lagi. Ya. Okey, jadi kawalan ke diri itu sangat-sangatlah penting. Setiap hari kita akan dapat message daripada MKN kan? Saya pun kawalan dapat. ke diri. Bukan awak seorang. Semualah. Satu Malaysia dapat. Ellie. Tak ada gurau KP kita. Okey, semoga terus dapat istiqamah dan selepas ini banyak perkongsian kita nak berikan kepada anda juga, nak bawakan kepada anda. Antaranya ialah tentang 10 malam terakhir yang kita nak kejar ni, malam Lailatul Qadar kan, dan dalam tempoh PKP ni yang kebanyakan terpaksa berada di rumah ni, bolehlah dimanfaatkan, boleh cuba kalau yang tak pernah melakukan Lailatul Qadar, barangkali Lailatul Qadar pula, Qiyamul Lail, ya, barangkali boleh dilakukan, dan semoga kita dapat mengejar ataupun memperoleh malam Lailatul Qadar ini. Lepas ni kita akan berkongsi lebih lanjut. Dan satu lagi tetap pasien makanan ya. Ya, pastinya kita dah melihat begitu tinggi peningkatan tahun-tahun lepas. Bagaimana sebenarnya keadaan pada tahun ini di mana tiada bazar Ramadan? Adakah kita tiada buffet? Adakah lebih diperbaiki atau tidak? Itu akan kita kongsikan sebentar lagi. Tapi sebelum tu kita akan saksikan terlebih dahulu kisah ini yang disediakan oleh wartawan Hidayah. Kuih tradisional, kuih nikbat. Ya, kuih orang Terengganu. Bukan kuih lah, lebih kepada dessert lah. Dessert. Wow, saya tak pernah rasa ni. Mari kita saksikan. Sangat popular. Kita saksikan. Selain pelbagai lauk pauk yang enak, kuih muih juga penting sebagai pembuka selera semasa berbuka puasa. Bagi penduduk Terengganu, antara kuih yang menjadi kegemaran semasa berbuka puasa adalah kuih nikbat. Dengan pembukaan pelbagai cabang sektor ekonomi ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula 4 Mei lalu, pelbagai perniagaan telah memulakan penjualan di pasar, termasuklah kuih muih. Secara tidak langsung, ia memudahkan para peniaga dan pengguna. Peredaran zaman menjadikan nikbat kini mudah disediakan apabila bahan asasnya menjadi kuih seakan-akan bahulu banyak dijual di pasar. Kita beli je lah. Kita beli kat pasar. Menjimatkan masa kita lah. Sebab makan masa lama kan kalau kita buat sendiri. Lepas tu kita balik pada pasar, kita masak air gula je kat rumah. Walaupun boleh membeli nikbat yang telah siap sepenuhnya di gerai,
ibu kepada 4 orang anak ini lebih gemar memasak sendiri air gulanya. Dengan cara ini, kadar kemanisan air gulanya dapat dikawal mengikut selera mereka sekeluarga. Kebiasaannya, kerja-kerja memasak air gula dilakukan suri rumah ini ketika hampir masuk waktu berbuka. Nikbat yang dibeli pada sebelah pagi akan dimasukkan ke dalam campuran air, gula, daun pandan dan bunga cengkeh yang telah dimasak sehingga mendidih. Seterusnya, ketulan nikbat akan dibiarkan terendam di dalam air gula yang menggelegak sehingga kembang. Ia kemudiannya dibiarkan sejuk sebelum dihidangkan untuk juadah berbuka puasa. Cara nak buat dia tu pada zaman dulu agak rumit, tapi sekarang ni kita mudah dah dapat sebab dia dah ada yang ready made punya. Kita cuma masak je untuk air gula dia. Kepekatan kuah dia manis tu kita boleh adjust lah. Kalau kita nak manis boleh tak banyak gula. Kalau nak kurang manis pun kurangkan gula. Tapi asalnya dia akan jadi manis lah. Ia akan berkuah dah manis. Bagi Ramlah sekeluarga, penyediaan dan penjualan nikbat yang telah siap membolehkan kuih tradisional ini dinikmati mereka dengan lebih mudah. Sekaligus, ia dapat menjamin kelangsungan kuih tradisional yang menjadi kegilaan penduduk Terengganu ini, terutamanya pada bulan Ramadan. Baik, itu antara kuih tradisional yang cukup popular di kalangan warga rakyat Terengganu dan pastinya ia menjadi salah satu menu yang cukup dinantikan sepanjang bulan Ramadan ini. Baik, di segmen kali ini kita ingin meninjau sebenarnya apakah keadaan sebenar dan terkini berkenaan dengan pembaziran ataupun sisa makanan yang biasanya cukup banyak sekali, terutama sekali bila bulan Ramadan. Adakah tahun ini sama ataupun semakin diperbaiki? Kita ingin tahu lebih lanjut dan dengan itu saya ingin membuat panggilan video bersama tetamu kita, Datuk Muhammad Zain Hassan, Ketua Pegawai Eksekutif Alam Flora. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar, Datuk? Sofia, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih meluangkan masa. Datuk, mungkin boleh kongsikan sedikit bagaimana pantauan Datuk tahun ini? Adakah kita lebih baik ataupun sisa makanan dan sebagainya semakin masih banyak juga melihat dalam tahun-tahun sebelum ini, Datuk? Ya, terima kasih. Memangnya sebagai sebuah syarikat kita bekerja negara yang ulung, kita memang sentiasa mengikuti trend sistem pekerja kita. Kalau kita lihat bulan puasa pada tahun ini, bulan puasa tahun ini agak berbeza daripada bulan puasa tahun-tahun yang lepas. Di mana kita menghadapi PKP hasil daripada COVID-19. Hasil daripada serangan kerajaan itu, kita lihat pada peringkat awal PKP pada 18 di bulan Mac yang lalu, ia telah berkurangan. Sisa ini berkurangan sebanyak 7%. 7% ya, Datuk? Ya, di mana itu peringkat awal permulaan. Kita dapati hasil daripada serangan pihak berkuasa supaya melaksanakan social distancing. Jadi kita lihat bahawa pasar malam ditutup. Kalau kita lihat di Kuala Lumpur, ini hampir 100 lokasi pasar malam yang ada. Tapi akhirnya telah tutup. Begitu juga dengan buffet Ramadan di hotel yang tak ada dan sebagainya. Jadi ini akan membantu daripada pengurangan sistem pekerja. Kita juga melihat apabila orang tidak makan di kedai, masing-masing saya rasa membuat penjimatan dan makan di rumah. Itu di peringkat awal. Tapi kalau kita bezakan dengan tahun-tahun sebelum ini, kita menjangkakan trend itu meningkat. Kalau tanpa sisa makan sahaja, menghasilkan 2,000-an sehari, 2,200 gitu. Yang mana kalau ikutkan tambah, dia akan meningkat lagi 500 menjadi 2,500 tan sehari. Di mana 500 tan sehari lagi adalah sisa kebun yang akan menyebabkan 3,000 tan sehari. Tetapi akibat daripada COVID ini, kita dapat melihat perubahannya lah. Dan kita tahu 50% daripada sisa yang ada adalah sisa makan. Ini dia. Jadi bulan Ramadan pada tahun ini, kita melihat perbezaannya begitu ketara.
tahun ini saja menghasilkan 1,400 tan sahaja sehari sampah makan, ya, daripada tahun lepas lebih kurang 1,800, sebab 18%, 18% pengurangan, ya, dalam bulan Ramadan, daripada 1 hari bulan hingga 19 hari bulan. Jadi kita rasa pengurangan ini disebabkan juga hasil daripada saranan pihak kerajaan yang menteri kita secara umum tiap hari tanpa gagal berkenaan dengan penjagaan social distancing. Ini adalah satu keadaan yang memang baru bagi kami yang kita pekerja di alam flora. Dan oleh kerana tak ada buffet dan sebagainya, ia telah kurang dengan begitu banyak sekali. Ya. Pastinya ini menjadi satu sisi lain yang boleh kita raikan sebenarnya kan Datuk, setelah bertahun-tahun lama kita berlawan dengan situasi di mana kita dipenuhi dengan sampah sarat dan sebagainya. Tapi tahun ini mungkin ini antara hikmah kita melalui PKP ataupun melawan COVID-19 ini. Baik, Datuk, kita ingin ketahui juga bagaimana pula daripada aspek mungkin operasi alam flora sendiri semasa Hari Raya. Adakah ia akan masih berkuat kuasa? Adakah ia akan masih dipertingkatkan? Atau macam mana operasinya akan dijalankan sepanjang Ramadan yang tinggal ini sehingga Hari Raya nanti, Datuk? Ya, Alhamdulillah kita beberapa Hari Raya sebelum ini pun kita memang tidak pernah gagal untuk meneruskan tugas kita. Dan pada tahun ini juga merupakan tahun yang sama, kita di Alam Flora meneruskan kutipan kita mengikut jadual seperti biasa. Jadi tiap-tiap penduduk jangan risaulah. Cuma kita ni memaklumkan dan menasihati juga juadah-juadah ni, ya, juadah-juadah Hari Raya. Kita pun tahu semalam telah diumumkan 20 orang satu rumah. Kita rasakan juadah-juadah ini pun tidaklah sebanyak seperti mana yang kita fikirkan dulu. Hari Raya adalah macam food festival. Jadi saya rasa akan ada perubahan jugalah. Sama dengan hari Ramadan yang kita hadapi sekarang ni. Walau bagaimanapun, servis Alam Flora tetap berjalan seperti biasa. Baik. Servis pastinya berjalan seperti biasa, tapi bagaimana pula mungkin ada SOP yang ditetapkan oleh Alam Flora sendiri untuk memastikan para petugas mereka yang bertugas lumus memastikan kebersihan dan segalanya di Malaysia pada ketika ini. Adakah SOP tertentu dikuatkuasakan bagi petugas-petugas Alam Flora, Datuk? Ya, kita di Alam Flora memang mengamalkan dua perkara. Yang pertama, keselamatan kesihatan pekerja kita dan juga keselamatan dan kesihatan orang ramai yang kita sentiasa memberi perkhidmatan. Sememangnya pekerja kita jangan risau dan gundah gulana kepada orang ramai, kerana pekerja kita memang pastikan sebelum mereka memerlukan kerja, banyak perkara kita laksanakan. Nombor satu, mereka mesti kita ukur tahap kesihatannya dengan demamnya, termometernya, ya, yang pertama. Yang keduanya, kalau kenderaan kita sanitize even dalam kabin kenderaan tersebut, ya, sebelum mereka memulakan kerja. Yang ketiga, pekerja mesti memakai mask, ya. Yang keempat, pekerja menggunakan sanitize, ya, ataupun hand sanitizer. Ini penting, dan kita pastikan pekerja kita jangan direct handling, memegang sisa pepejal itu. Sebab itulah kita memberi tong sampah setiap premis untuk kita letakkan dalam tong sampah dan kita tolak ke kenderaan kita. Jadi kalau kita dapati ada pekerja-pekerja kita yang bila kita cek suhunya lebih 37.5, kita tidak akan benarkan mereka bekerja langsung. Ini dia. Kerana kita kena jaga diri kita sendiri. Kita jaga kita. Itu yang penting. Ya. Jadi orang ramai jangan risau. Kita pastikan ini langkah-langkah yang kita ambil sebelum pergi ke premis tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Pastinya itu disiplin yang ditetapkan dan saya pasti rakyat Malaysia juga memang rasa gembira kerana melihat antara perubahan yang cukup besar adalah antara perbezaan alam sekitar kita pada ketika ini. Datuk, kita melihat ada gambar-gambar yang tular antara sungai dan di Kuala Lumpur sendiri yang kelihatan lebih bersih walaupun kita melalui PKP ataupun sedang melawan wabak COVID-19 ini. Bagaimana? Apakah mungkin pendapat Tuan melihat perubahan yang agak mendadak tahun ini, Datuk? That's why kalau kita lihat apa yang berlaku, tangan-tangan manusia lah yang merosakkan bumi ini. Ya, mungkin atas sebab-sebab perindustrian, sebab-sebab pembangunan dan sebagainya. Tetapi tidak salah pembangunan dan perindustrian, ianya perlu dilaksanakan dengan cara yang betul. Ya, jadi kita dapat lihat
hasil daripada COVID dan arahan kerajaan tidak keluar, ya, jaga duduk di rumah, stay home, stay safe. Ini telah menunjukkan fenomena yang betul-betul bersyukur kita lihat, alhamdulillah alam kita telah bersih dalam masa-masa yang beberapa hari ini, dah sebulan lebih ini, yang berlaku ni. Dan bagaimanakah pula tugas kita untuk memastikan alam ini bersih berterusan, ya, dengan sisa yang tak dikeluarkan dengan begitu banyak, ya. Kita di alam flora kita merasakan bahawa ini satu perkara fenomena yang begitu bersyukur. Kami merasa bersyukur kerana kita part and parcel of syarikat yang menjaga alam sekitar. Jadi kita harap bukan hanya atas sebab social distancing, patutlah rakyat Malaysia khususnya meneruskan perkara ini agar bumi yang kita tinggal ini lebih cantik dan molek, sebab kita tidak perlu meninggalkan bumi ini kepada generasi akan datang dengan keadaan yang lebih bersih lagi, insya-Allah. Betul. Saya doakan juga yang mentaliti rakyat kita atau mindset kita akan terus dikekalkan untuk menjaga bukan kita sahaja tetapi juga alam sekitar kita. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Datuk sendiri, Datuk Muhammad Zain Hassan, Ketua Pegawai Eksekutif Alam Flora, kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi pendapat bersama kita pagi ini. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Terima kasih, jaga diri, selamat berpuasa. Dan pastinya itu antara sisi lain yang boleh kita lihat. Kita raikan juga antara disiplin kita, hasil disiplin kita, hasil penjagaan kita yang kita duduk di rumah ni. Bukan sahaja kita memastikan kita semua selamat, malah alam sekitar kita juga semakin bersih, alhamdulillah. Baik, kita akan berehat seketika, tetapi sebelum itu kita akan saksikan terlebih dahulu berkisah ini berkenaan dengan bubur lambuk agung Kampung Baru yang cukup sinonim dengan warga kota ketika Ramadan. Mari kita saksikan. Bubur lambuk agung Kampung Baru menjadi dambaan warga kota Kuala Lumpur setiap kali menjelang Ramadan. Ekoran Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB tiada lagi barisan panjang di hadapan Masjid Jamek Kampung Baru. Berusia 65 tahun, Zainal Abidin Abdul Hamid akur akan situasi semasa yang melanda negara ketika ini. Macam saya rasa sedih dan kesian lah. Macam orang selalunya datang berduyun-duyun, orang sanggup beratur. Katalah macam bubur lambuk ni di masjid, dia orang bagi pukul 4.30. Orang akan pukul 4 orang dah siap beratur untuk menunggu mendapatkan bubur lambuk. Saya pun kesian. Macam orang kata, alamak tahun ni bubur lambuk di masjid tak ada. Jadi saya fikir, yang saya masak di rumah, jual dekat rumah supaya orang dapat merasai bubur lambuk ni. Sudah mahir memasak hampir 37 tahun, anak jati Kuala Lumpur ini tetap gigih memenuhi permintaan pelanggan biarpun berdepan pelbagai cabaran. Tiap-tiap tahun bubur lambuk ni, orang buka puasa mesti ada bubur lambuk ni. Kalau tak ada bubur lambuk ni macam tak lengkap lah. Ada 400 je sukatannya. Supaya bubur lambuk ni kekal sampai sekarang. Saya tak ada ubah dia punya ramuan-ramuan sukatan dia. Pasal bubur lambuk memang terkenal seluruh dunia kan. Orang-orang asing, Mak Saleh, orang putih, Cina dan India pun ada juga ambil bubur lambuk ni. Nak merasa apa kan keenakan bubur lambuk ni. Bungkus, bawa pulang dan penghantaran antara perkhidmatan yang disediakan Pak Zainal. Saya rasa bersyukurlah dapat masa pada tahun ini. Keikutkan tiada dapat rasa sebab Masjid Kampung Baru tak buka untuk masakan. Kadang-kadang rasa tergila macam kita tak dapat nak rasa benda-benda ni kan. Biasanya kita dapat rasa kan okey sedap. Dah siap dah Pak Zainal? Dah siap ya.
Berikutan pandemik COVID-19 di Malaysia, Pak Zainal tidak dapat membuat bubur lambuk seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi tradisi ini tetap diteruskan oleh Pak Zainal dan dibantu dengan anaknya dan juga para pekerjanya. Dan saya difahamkan juga Pak Zainal amat menitik beratkan bahan-bahan untuk membuat bubur lambuk ini bagi memastikan rasanya seperti dahulu kala. Bunga melur dipetik sedara, warna putih indah aksinya. Bubur lambuk peneman berbuka, sekali rasa menggamit jiwa. Izzuan Zainal untuk Malaysia Hari Ini, TV3. Biarpun melalui fasa kehidupan normal baru, usaha Pak Zainal harus dipuji bagi meneruskan legasi sajian tradisi pelengkap Ramadan agar ia tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas. Ya, bayangkan situasi bubur lambuk yang sebelum ini pun beratur panjang untuk mendapatkannya, apatah lagi dalam keadaan kebiasaan baharu ini. Banyak perkara harus dikaji semula. Okey, kita bercakap tentang nak raya, tapi sebelum nak raya itu ada perkara yang harus kita tumpukan juga dalam bulan Ramadan ini kerana dibahagi kepada 3 fasa. Fasa rahmat 10 hari sudah dilalui, fasa keampunan sudah kita tempuhi, alhamdulillah. Sekarang fasa dibebaskan ataupun mendapat kemerdekaan daripada api neraka. Ini yang kita nak tumpukan 10 malam terakhir ini. Dan untuk berbincang lebih lanjut, saya bersama dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Syarizan Daud At-Turabi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ustaz sihat ya? Alhamdulillah sihat. Ustaz antara yang tidak akan pulang ke Kelantan nampaknya. Nampak gayanya kita akur dengan keputusan kerajaan. Baik. Dan ialah insya-Allah walaupun kita berjauhan, ya, tapi insya-Allah hati kita sentiasa dekat sebenarnya. Itu yang paling penting itu Ustaz. Okey, 10 malam terakhir ini adalah malam dikatakan malam pecutan. Ya, dan malam yang kita mengejar Lailatul Qadar, insya-Allah kita dapat, dan malam yang kita digalakkan untuk memperhebatkan segala amalan yang kita lakukan. Ustaz nak mukadimah sikit Ustaz, silakan. Mukadimah saya, terima kasih Eli. Kita masuk final Eli. So dalam apa jua acara, kalau final ni kita tak akan boleh play safe. Kan? Yeah. Memang kita akan lepasi saringan, first quarter semua sekali, semi, final. Dan bila final, kita dah tahu dah apa halangan-halangan, kita dah kena susun balik strategi kita. Malah memang kita dah letih daripada fasa 1. Letih ni Eli, sebenarnya memang letih. Takkan tak letih kan? Letih. Kita pun dah makan kurang. Dah duduk kat ujung, lagilah kita dah jadi kurang. Memang dari sudut energi kita memang letih. Tetapi kalau kita ada spirit, ada jiwa yang kuat, seorang nak masuk pertandingan bola sepak sebagai contoh, kerana dia ada kekuatan semangat tu, dia boleh perform kat final betul-betul. So kita kekuatan fizikal barangkali lah secara logik memang kita dah lemah, dah letih dah. Kan memang kita pun nampak anak-anak pun dulu cepat je bangun sahur, sekarang dah mula kan. Tapi yang kita nak cari adalah kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa itulah yang akan bagi kita satu power yang kalau fizikal kita lemah pun, insya-Allah berapa ramai ibu-ibu, ayah-ayah yang dah sakit, tapi dia orang boleh bangun malam. Sebab apa? Sebab kekuatan jiwa. Fizikal memang lemah. Ramai je orang boleh angkat dumbbell yang berkilo-kilo, tapi nak angkat selimut yang berapa gram belum tentu. So kekuatan jiwa ni sangat penting. Sebab tu 10 akhir pada saya, jiwa ni kita nak kena betulkan balik. Saya sendiri pun secara personalnya tak boleh jadi. Dalaman kita kena betulkan, dan barulah kita akan dapat peserta yang terakhir ni. Okey. Satu Ustaz bawa analogi seperti mana satu perlawanan kita dah berjaya ke final ni, ke 10 malam terakhir ni ialah edisi final. Kemuncak kita. Kemuncaknya. Pada masa yang sama tenaga tu barangkali dah sedikit menurun. Tapi semangat tu ada, tapi nak konsistenkan semangat tu, sebab kalau sebelum ni ketika masjid dibuka untuk solat tarawih, kita dah nampak orang makin berkurang lah. Di penghujung Ramadan. Betul. Okey, tapi ini fasa PKP ni, tarawih di rumah, solat semua di rumah. Bagaimana jiwa tu nak dibangkitkan semangat sebelum kita dapat lakukan lebih banyak lagi ibadah ini? Okey. Kalau Eli masih ingat dan penonton pun mungkin ingat, kita pernah cerita dulu tentang betapa pentingnya kita create kita punya persekitaran. Ya, betul. Masjid kita, musola kita sendiri. So kalaulah Nabi SAW, kalau 10 hari yang terakhir, Nabi, dia akan, antara sunnah Nabi SAW yang kita jangan lupakan benda ni adalah selepas maghrib Nabi akan mandi tau. Nabi akan mandi. So nak kata Nabi nak refresh diri dia, Nabi freshen up diri dia kerana Nabi nak jaga malam ni. Sebab Lailatul Qadar, dia isunya adalah lailah, dia mesti malam, maghrib hingga subuh. So maknanya seolah-olahnya kita nak hidup malam. Selama ni kita mungkin mati pada waktu malam. So bila kita nak mencari kemuncak, finalnya perlawanannya malam. Perlawanannya tak ada final siang. Final malam biasanya kan. So kita, persekitaran tu penting. So kita nak kena cari jalan, spirit kita ni, macam mana kita nak ubah mindset kita. Contohlah macam
Saya suka travel, Ellie pun suka travel. Kita pergi negara yang kita punya time frame kita berbeza. Kita kat Malaysia pagi, sana malam. Tapi bila dekat sana, elok je kita boleh berjaga malam. Sedangkan kat Malaysia pagi. Mungkin first day, hari 2 kita rasa jet lag lagi, mata kita baru pukul berapa kita dah rasa mengantuk. Tapi lama-lama kita boleh adapt dengan waktu sana tu. Sebab environment dia. Kan padahal kita bertahun-tahun duduk kat Malaysia. Kerana perubahan waktu. So kalaulah kita boleh ada kekuatan jiwa dan mindset psikologi macam tu, ini malam, tapi macam mana aku nak jadikan dia sebagai siang? Kalau gelap, ni kita bukan nabi, kita bukan orang-orang yang terlalu soleh, yang mereka tu tak perlu sejadah yang empuk, mereka tak perlu sangat semua ni sangat. Kerana kita sedar kelemahan kita, so kita yang kena cari jalan. Apa kelemahan-kelemahan kita supaya jiwa kita jadi kuat? Pada saya, kitalah yang kena create tadi. Contoh, kita kena sacrifice banyak benda sebenarnya. Kalau kita masih lagi dengan tilam kita yang empuk, dengan aircon, dengan duvet kita, dengan comforter kita, saya rasa itu antara halangan yang paling kuat. Tapi kalaulah, kita tak ada iktikaf dekat masjid. Kalau dulu Nabi, para sahabat mereka iktikaf di masjid. Sebab nak cerita, mereka tinggalkan rumah. Sebab banyaknya halangan di rumah. So sekarang kita memang stay dekat rumah. Macam mana kita supaya jangan masuk sangat ke bilik? Kalaulah kita boleh buat apa space ruang solat kita, itulah mungkin tempat tidur kita. Mungkinlah ini usaha kecil kita. Sebab kita nak carikan satu kekuatan jiwa tadi tu. Di samping ialah minta ampun banyak, zikir dan sebagainya, dan semua performance kita selama 20 hari yang first, kita harap itulah yang boleh beri kekuatan jiwa kepada kita juga. Okey, Ustaz, boleh tak saya ada pandangan Ustaz lah. Adakah barangkali tahun ini cabarannya kurang sedikit kerana kegairahan raya itu tidak begitu dirasai, jadi mungkin kita dapat betul-betul fokus 10 terakhir Ramadan ini. Berbanding dulu memang masa ni lah orang nak keluar pergi beli barang perkakas raya kan, baju raya dan sebagainya. Tapi disebabkan kali ini kita tak boleh keluar sangat, tak boleh nak terlalu excited. Jadi barangkali kita boleh tumpukan kepada sesuatu yang sebelum ni kita kesampingkan. Apa pandangan Ustaz? Sepatutnya macam tu. Sepatutnya. Dan saya pun rata-rata saya baca banyak social media, rakan-rakan kawan-kawan kita kat Facebook, Instagram semua, yang ramai orang yang kebiasaan baru ni, dan dia orang rasa happy dapat Ramadan kali ni. Walaupun first hari tu macam rasa macam hamba, tak lagi masjid, tak lagi bazar Ramadan. Tapi bila kita dah jalani rutin tu, dapat tarawih dengan family, dapat bangun sahur dengan lebih mudah sebab anak pun tak rushing nak pergi sekolah, mak ayah pun tak rushing nak pergi bekerja sangat. So kita dapat new normal yang baru ni, sepatutnya kan kita boleh lebih tumpu dan fokus pada 10 akhir. Dan saya pun tengok ramai orang yang dah prepare, yang memang, dan ustaz-ustaz pun ramai yang buat kuliah live dan sebagainya. Semua orang pun habiskan masa banyak dengan live. So dapat macam-macam input tau. Apa yang kita kena buat. Kalau kita tengok sejarah-sejarah ulama yang terdahulu, orang-orang soleh yang dulu, mereka akan pakai baju yang paling cantik yang mereka ada. So semua ni, dan itu yang saya nampak. Ada orang yang dah design dia punya tempat solat, ada yang memang dah prepare pakaian solat dia. So dia orang publish dekat media sosial dia. Satu sudut bagus. Dia memang kita pun happy. Dia boleh encourage kita lah, tengok bagusnya family ni. Dia boleh buat anak kecil dia pun dia boleh bangun qiyam. Jadi kita rasa alah kenapa anak aku tak boleh. So pada saya lah sepatutnya memang inilah yang berlaku, sebab kita dah tak ada halangan-halangan yang selama ni. Yang kita duk kata sangat ni, imam baca panjang sebab tu saya tak pergi masjid contoh. Sekarang ni saya nak pergi shopping. So sekarang ni semua halangan tu tak ada. So kita yang design kita punya schedule kita sendiri, kita yang design kita punya rutin ibadat kita 10 akhir ni. Semua halangan dan alasan tu tak ada. Tak ada sepatutnya. Okey, baik. Saya tertarik bila Ustaz sebutkan perkongsian aktiviti-aktiviti di bulan Ramadan di rumah di media sosial ini. Okey, kita seboleh-bolehnya nak melakukan ibadah ini dengan seikhlas yang boleh. Jadi ada kalanya perkongsian ini dilihat sebagai macam menunjuk-nunjuk. Jadi tumpuan itu tak tahulah niat masing-masing lah, kita tak tahu kan. Tapi bagaimana kita nak pastikan kita ni dapat betul-betul mengikhlaskan diri kita dalam menjalankan segala ibadah di bulan Ramadan ni. Betul. Yalah, walaupun ada kalanya kita memang nak kongsi supaya menjadi motivasi kepada yang lain juga. Betul, kita nak beri inspirasi pada orang, kita nak menggalakkan orang lain. Betul-betul dalam pandangan majoriti ulama, menyembunyikan amalan dan kebaikan itu lebih baik. Tapi dalam masa sama menunjuk kebaikan, bukan menunjuk-nunjuk kebaikan. Beza tu kan menunjuk dengan menunjuk-nunjuk. So, menunjuk-nunjuk dah nampak memang untuk pujian, untuk supaya kita pula rasa bangga kan. So, kalau boleh, kalau hanya nak tunjuk sekali pun kita hadkanlah. Dan kita perlu ada guideline dia. Jangan sampai jadikan dia sebagai satu hiburan pula yang kita duk sibuk hari ni. Anak
terganggu dan benda tu dia jadi satu benda yang joke pula. So benda tu tidak sepatutnya sebab solat adalah benda yang sangat powerful. Betul. Nabi terima ketika Isra' dan juga Mi'raj. So tak boleh dijadikan sebagai bahan mainan, bahan ketawa sebagai contoh. Betul. So let's say kalau kita nak tunjuk sekalipun, pada saya lah dengan caption kita itulah yang sepatutnya boleh memberikan encouragement, galakan kepada orang. Bukan semata tunjuk untuk nak tunjuk saya pun buat macam mana yang awak buat. Pada saya benda tu perlu dihadkan lah, perlu dihadkan supaya kita tidak tersasar niat asal kita. Sebab kadang-kadang sometimes ikhlas ini time buat tu ikhlas. Tapi masa posting itu dah hilang keikhlasan. Maknanya time orang dah tengok view dah makin banyak. Mungkin esok lusa tu hilang keikhlasan. Mungkin kerana posting, kerana komen dan seumpamanya. Sebab itu kita perlu hadkan. Bukanlah begitu salah, tapi perlu dihadkan. Malah dari satu sudut pula, sometimes bila kita tahu ada angle kamera yang sedang ambil kita masa perform, akan terganggu sebenarnya. Akan terganggu secara personal sebagai seorang manusia lah yang ada nafsu, yang ada keinginan. So kadang-kadang kita rasa, bila kita rasa kita sedang diperhatikan, kita akan lebih alaikan benda tu. So sebab tu better sembunyikan daripada ditayangkan. Barangkali the new normal ini juga antara cabarannya. Cabaran kita social media. Okey. Betul. Dan sebelum ni pernah jadi kontroversi hashtag dan tarawih dan qiyamul dan sedekah sebagainya. Kita boleh fikir kembali, nilai kembali segala perkongsian kita. Nak buat boleh tapi berpada-pada lah. Kita hadkan. Okey Ustaz, akhir sekali kita bercakap tentang tadarus Quran, solat qiyamul lail, solat tarawih dan sebagainya. Apa perkara yang sebenarnya simple kita boleh buat dalam sehari-hari bulan Ramadan ini yang tak berat langsung pun tapi kita boleh buat tapi kita lupa nak buat ataupun kita tak ambil itu sebagai sesuatu yang penting, terutama di 10 malam terakhir ni ataupun hari 10 terakhir Ramadan ni. Okey. Kita kena back to basic, okey. Apa saja yang kita buat penyembahan ni adalah sebenarnya permintaan. Kita semayang ke, kita berzikir, kita apa sebenarnya kita sedang meminta. So maksudnya dalam banyak-banyak performance yang kita nak buat, effort usaha kita yang kita nak buat mengejar pecutan 10 yang terakhir adalah apa permintaan kita. Sebab tu dalam ayat 186 surah Al-Baqarah bawah sekali juzuk yang kedua sebelah kiri Allah sebut wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, kalau ada di kalangan hamba-Ku yang bertanya kepada kamu tentang aku, tentang Allah, katakan kepada mereka aku sangat dekat dengan mereka dan aku akan perkenankan permintaan jika mereka meminta. Iza da'an Allah sebut. So maksudnya kalau semayang mungkin ada halangan sebab ada orang yang period tak boleh semayang. Ada orang yang nak baca Quran, mungkin ada orang yang matanya tak apa nak nampak pedih mata nak baca Quran, tak apa nak boleh banyak. Tapi kalau permintaan doa, apatah lagi dalam banyak-banyak doa kita digalakkan untuk minta ampun sebenarnya. Memang boleh kita doa keduniaan kita nak bisnes bagus, nak anak lulus peperiksaan, kita nak beli kereta baru, boleh. Semua doa-doa keduniaan ni kita boleh minta. Tapi dalam banyak-banyak permintaan yang kita jangan miss. Dan semua orang pun tahu hujung 10 yang terakhir Sayyidatina Aisyah pernah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau saya bertemu Lailatul Qadar, apa saya kena buat? Nabi tak ada pula bagi tahu baca Quran banyak. Apa semua Nabi kata, wahai Aisyah, engkau mintalah ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. So doa ini semua orang boleh. Anak kecil, orang yang sedang period, orang tua, orang sakit, orang sihat, dia kena minta, ya Allah, innaka afuwun, sungguhnya engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, ya Allah, fa'fu anni, ya Allah, please maafkan aku. Maafkan aku. Sebab apa guna kita dapat pahala banyak, apa guna bisnes kita berkembang, apa guna kita dapat kesihatan dalam dunia tapi ada dosa yang Allah belum maafkan kita. So Ramadan adalah bulan keampunan yang sepatutnya kita masuk, kita terjun dalam sebuah kolam, kita keluar, kita basah. Terjun, keluar, basah. Ada seorang ni dia terjun dalam kolam, keluar kering. Ramadan terjun, masuk dalam tu, kita keluar diampunkan sepatutnya. Malangnya kita kalau kita masuk Ramadan, keluar, dosa tidak diampunkan. So kita berharap dalam banyak benda yang kita nak buat dalam Ramadan, jangan kita tertinggal untuk buat benda yang paling basic ini, iaitu permintaan yang kita boleh buat kadang-kadang tanpa perlu ambil wuduk pun. Malah atas katil pun kita boleh buat dengan istighfar banyak, minta doa banyak-banyak kepada Allah. Dalam bila-bila mana keadaan sedar, mintalah. Minta. Istighfar pun permintaan juga ya. Betul. Ya, itulah dia. Dan jangan putus berdoa. Apatah lagi dalam situasi yang sangat-sangat genting sekarang ini. Perkongsian yang menarik. Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Kita doakan yang terbaik kepada Ustaz juga ya. Amin. Terima kasih banyak. Al-Fadhil Ustaz Syahrizal At-Turabi bersama dengan kita. Jadi banyak perkara yang boleh kita lakukan sebenarnya dalam mengejar 10 hari terakhir Ramadan ini, selain daripada amalan-amalan seperti qiyamul lail, solat tarawih, tadarus dan sebagainya. Perkara-perkara asas ya
meminta, sebab barangkali sebab itu juga Lailatul Qadar diletakkan di hujung Ramadan. Betul. Nak tengok usaha. Nak tengok usaha kita. Dalam final ni kita all out ya. InsyaAllah. Ya, terima kasih saya Ustaz. Terima kasih banyak. Kita nak berehat seketika, selepas ni bercerita tentang perkara lain juga. Teacher Ilya juga akan bersama dengan kita selepas ini, cerita tentang sifat huruf dan banyak lagi perkongsian antara lain tentang kelebihan witir juga selepas ini dalam Malaysia hari ini. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini dan selepas kita bercerita tentang 10 malam terakhir Ramadan, kita juga nak memastikan bacaan Al-Quran kita juga sempurna supaya semakin lama ada peningkatan bacaan ya, dari awal Ramadan sehingga penghujung dan dapat diteruskan pada bulan-bulan lain juga. Kita nak bersama dengan teacher Ilya Nordin, tutor mengaji kita ni. Assalamualaikum teacher. Apa khabar? Alhamdulillah. Hari ini kita tukar ruang tak apa Betul. Duduk di meja ya. Okey, hari ini nak cerita tentang apa? Sifat huruf ya? Yes, sifat huruf. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum penonton-penonton MHI. Jadi minggu ni dah minggu ketiga dah Ilya berbicara bersama MHI. Alhamdulillah. Okey, jadi hari ini Ilya akan kongsikan mengenai sifat-sifat huruf. Okey, pada minggu pertama Ilya memperkenalkan mengenai huruf-huruf hijaiyah, iaitu huruf-huruf yang digunakan di dalam Al-Quran. Kemudian minggu kedua Ilya cerita pula tentang makhraj, iaitu asal huruf-huruf hijaiyah tersebut. Okey, di dalam mulut kita bagaimana nak sebut. Jadi minggu ini kita akan cerita mengenai sifat-sifat huruf pula. Okey. Jadi kita kalau nak fahamkan lagi macam mana betapa besarnya ataupun pentingnya makhraj ataupun huruf-huruf hijaiyah ni daripada bagaimana nama dia, asal dia. Dia macam orang jugalah. Eli asal profil dia. Asal Eli dari mana? Kan? Lepas tu Eli adalah seorang yang penyabar, penyayang, ada sifat-sifat kan. Begitu juga dengan huruf-huruf hijaiyah ini. Okey. Jadi ke-30 huruf hijaiyah pernah Ilya ceritakan pada minggu yang pertama, Ilya tak dapatlah nak terangkan ke semua sifat-sifat huruf itu. Okey. Jadi Ilya akan hanya terangkan beberapa sahaja. Okey. Jadi kesinambungan daripada topik yang lepas, iaitu pada hari Isnin, okey, kita banyak cerita pasal qalqalah. Okey. Jadi ada huruf-huruf di dalam huruf-huruf hijaiyah ini bersifat lantunan. Betul? Ingat kalau kita ingat balik kan? Okey. Jadi ini akan ulang balik sekali lagi. Okey, ada 5 huruf iaitu sifat dia lantun ataupun hentakan. Okey, iaitu huruf qaf, ta, ba, jim dan juga dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Okey. Kalau macam nak ikut akronim dia, Eli boleh ingat baju dah kotor. Baju dah kotor. Baju, jim, dal, qaf. Qaf bukan kotor lah. Huruf nama dia qaf. Dan ta. Itu akronim dia lah. Jadi huruf-huruf ini jika dia berbaris sukun, kita bayangkanlah qaf yang pertama, dia ada lantunan. Secara automatik memang kita akan ada lantunan itu. Okey, itu sifat dia lah. Jadi kalau kita sebut huruf qaf itu tiada lantunan, maksudnya kita tidak memberikan hak kepada huruf itu sifat dia. Okey, contoh kita tak ada lantunan tu macam mana? Okey. Yang mungkin ada orang baca tapi dia tak sedar, dia tak lantunkan. Okay, contohlah paling senang qul huwallahu ahad. Sebenarnya huruf dal kalau Ilya ulang balik tadi kita cakap dia bersifat qalqalah. Jadi qul huwallahu ahad. Hujung tu ada ad. Okey. Sudah ada dekat dalam skrin qalqalah lantunan qaf, ta, ba, jim dan juga dal. So kalau kita bayangkan kesemua ini huruf sukun, dia akan jadi aqa, ab, aj dan juga ad. Okey, dia ada lantunan. Dia macam kalau tekan break tu dia terbabas sikitlah. Betul. Dia memang cara dia adalah berhenti dan lantun. Okey. Dan seterusnya. Safir. Okey, safir tu di dalam bahasa Arab. Okey, di dalam bahasa Melayu dia adalah berdesir. Okey, jadi Ilya dah letak di dalam slide. Okey, di situ ada zai, sad dan juga sin. Okey. Memang kalau kita nak sebut huruf zai ni jika dia berbaris sukun lah katakan az. Okey, kita sebut dia az. Memang akan jadi secara automatik di situ kita ada berdesir sedikit. Az. Okey, sama juga dengan as. Yang hujung tu kan sama dengan sin lah. Okey, tetapi dia kita secara automatik lah. Kita tak kita sebut berusaha. je. Itu maksudnya sifat-sifat huruf dia. Okey. Dia jadi macam tu berdesir. Az, as,
as. Jadi kalau kita tak sebut dia betul-betul, kita tak memberi sifat kepada huruf-huruf itu, salahlah cara bacaan kita. Okey. Alright. Teacher, Saya. Zal pula macam ni Zal. Okey, zal. Zal dia sebenarnya lidah kan. Dia tahan sedikit sebenarnya sebab dia belakang lidah. Okey, sebab tu dia kesinambungan dengan makhraj yang minggu lepas Ida dah ceritakan. Kita kena tahu asal dia dan juga dia punya Ini minggu lepas, Khamis lepas lah. Saya tak datang kelas masa tu. Okey, seterusnya. Okey, yang ketiga adalah tafashi. Okey, tafashi itu maksudnya berhamburan. Okey, berhamburan tu maksudnya kalau kita cakap terkeluarlah hidung macam tu, berhamburan kan. So maksudnya huruf shin ni kalau dia berbaris mati katakan ash. Nampak tak? Ash kan? Ya, dia berhamburan di situ. Sebab tu dia bersifat tafashi. Ash. Okey. Dia orang katakan analogi dia kalau Ilya buat live setiap malam di Instagram, kita ingat macam bomba nak nak padam api kan. Air dia berhamburan. Kita ingat macam tu analogi dia. Tafashi itu huruf shin. Okey, yang shin saja ya. Shin saja. Okey. Berbunyi dia seperti itu. Okey. Kemudiannya adalah istitalah, iaitu berpanjangan. Okey, berpanjangan itu bukan berpanjang dari segi harakat ataupun apa. Dia berkenaan sifat dad ini, dia berpanjangan di sepanjang lidah kita yang di tepi. Okey. Dia sepanjang lidah kita ya, tepi tu, sisi lidah itu, okey, kita perlu letakkan sisi lidah kita pada geraham atas. Sama ada kanan atau kiri. Kalau Ilya suka lagi belah kiri kan. Jadi out. So bila walau kita kena letak boleh kiri kanan, boleh pilih. Mana yang selesa lah. Okey. Macam tu. So kalau kita cuba walau bolin kan, kenapa kita perlu letakkan lidah kita di tepi? Kerana kita perlu tahu dia ada sifat dia, iaitu istitalah ni lah. Dia berpanjangan di sepanjang lidah kita tu kan. So sebab tu kita macam mana pun walaupun nak sebut huruf dad, berbeza dengan huruf dal. Kerana sifat dia ini, istitalah. Okey, jadi huruf dad Dad. Okey. Teacher, sementara tu ada pemanggil nak mendengarkan bacaan Al-Quran. Puan Mazna di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Mazna katanya anak nak mengaji ya? Ya, anak saya nak mengaji. Okey, silakan. Anak nama siapa tu? Muhammad Ammar Nazmi. Muhammad Ammar. Okey, silakan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Okey, boleh mula. Baca. Surah apa? Nak baca surah apa ni? Ikhlas. Ya? Ikhlas. Al-Ikhlas. Okey, baik. Silakan. Boleh. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey. Ammar umur berapa ni? 9. 9 tahun. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak ya. Nanti kita dengar komentar teacher ya. Okey. Terima kasih adik Ammar. Okey, teacher just nak cakap congratulations, tahniah kerana walaupun berumur 9 tahun tetapi apa yang teacher boleh dengar, makhraj huruf yang disebutkan oleh adik Ammar tadi semuanya alhamdulillah. Betul. Okey, dia mampu nak membezakan huruf ha simple dan juga ha. Okey, kerana dalam surah Al-Ikhlas qul huwallahu, di situ pastikan huruf ha yang tebal. Huwallahu ahad. Kemudian dia nampak perbezaan huruf ha dan juga ha. Walaupun dia berumur 9 tahun alhamdulillah. Okey. Well done. Okey. Qalqalah pun dan dengar qalqalah agaknya. pun sangat jelas. Alhamdulillah. Sekarang dia buat bukan qalqalah sughra di situ, qalqalah kubra. Jadi jadi. walaupun di dalam panggilan. Terima kasih adik Ammar kerana menelpon. Tanya. Okey. Kita teruskan? Teruskan. Okey, jadi seterusnya adalah inhiraf. Okey, inhiraf tu maksudnya melenturkan. Jadi kalau kita perasan di sini, okey, melenturkan tu apa yang dilenturkan? Maksudnya bila kita sebut huruf ra dan juga lam, okey, dia memang datangnya makhraj tu dari lidah. Jadi kita melenturkan lidah kita. Jadi macam kalau nak sebut huruf ra ni, kalau tak lentur lidah tak boleh. Jadi maksudnya di situ sifat dia itulah, dia melenturkan lidah. Ra, lam, al, or, macam tu. Okey. Dan seterusnya adalah takrir.
Okey, takrir itu sama juga. Ra ni dia ada dua sifat, iaitu satu melenturkan dan satu lagi dia dia macam dia jadi macam tu, tetapi dia tak ada perulangan. Dia berdesir macam tu, dia tiada perulangan takrir. Jadi kita kena ingat ra tidak sama dengan ar dia boleh kita boleh ulang-ulang macam tu kan. Okey, kalau ra ni dia terus saja ar-rah. Dia berdesir macam tu, tapi dia tak ada pulangan ar-rahma, ar-rah. Sekali saja. Kita punya ada orang tak boleh nak sebut ra, betul. Betul. Ada yang jadi tapi kita perlu faham konsep lah. Sebab kita punya ability lidah ni lain-lain kan, tapi itu adalah sifat huruf dia lah. Jadi maknanya ra ni ada dua sifat lah. Dia ada sifat melentur dan juga yang tadi itulah takrir. Okey. Teacher boleh bagi contoh tak ayat yang sifat atau sifat ra dia yang berbeza ya? Dan juga huruf ra ni kita kena faham dia ada ra tebal dan juga ra nipis kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, katakan dia senang je nak ingat. Kalau dia berbaris atas ataupun berbaris depan, maksudnya kalau nak dia ra, ru, okey, dia akan bunyi dia tebal. Ya. Dia mulut kita muncung sedikit, itu maksudnya tebal. Tetapi jika dia berbaris bawah, okey, katakan ri, okey, kita jangan muncungkan mulut kita. Sebab dia nak tunjuk nipis. Ri itu salah. Dia ri. Ri. Macam itu saja. Itu mengenai ra lah. Okey, di baris depan dan baris atas dan baris depan ditebalkan. Ar-Rahman. Macam itu. Okey, baik. Okey, takrir bergetar. Macam Ila cakap tadi dah bergetar, tetapi dia tiada perulangan. Okey, itu takrir. Okey. Kemudian dia adalah huruf lin. Okey, huruf lin ni apa? Huruf lin ni kalau di bahasa dia dari segi definisi dia, kita cakap dia lembut. Dia lembut. Okey, kerana huruf dia adalah waw dan juga ya. Okey, kita pernah dengar mad lin. Okey, apa itu mad lin? Okey, dia lembut tu kerana jika kita baca dia huruf waw yang sebelumnya berbaris atas, okey, dia akan jadi au. Okey, jika ya yang mati, jika dia berbaris atas dia akan jadi ai. So bunyi dia tu lembut. Au, ai, yaum. Macam tu kan. Kita nak matikan bacaan-bacaan yang huruf waw dengan ya ni sebab kita tahu dia huruf mad. Tapi untuk mad asli, dia punya kondisi adalah huruf waw ni sebelumnya berbaris depan, sepatutnya jadi u. Kalau ya, dia punya kondisi untuk mad asli sebelumnya berbaris bawah. Okey, tapi ada orang tanya, kenapa pula saya jumpa dekat sini kata sepatutnya baris bawah dengan baris depan untuk each of the letter, tapi kenapa sini baris atas? Okey, maksudnya jika kita terjumpa huruf waw dengan ya yang sebelumnya berbaris atas, maksudnya dia akan terjadi huruf lin, iaitu huruf yang lembut. Okey, dan bila kita nak wakafkan dia akan jadi panjang sama 2, 4 atau 6 harakat. Macam itu bunyi dia. Okey, itu adalah huruf-huruf itulah. Dan yang terakhir iaitu huruf gunnah. Okey, ini kita selalu dengar dan dia sangat memang sentiasalah kita dengar idgham al-gunnah, idgham bil gunnah. Jadi apakah ia? Okey, huruf yang ini kita Ila lagi suka kita nak ceritakan tentang wajibul gunnah. Okey, wajibul gunnah macam nun. Okey, wajibul gunnah. Okey, katakanlah huruf nun dengan nun ni kalau kita nak kita tutup hidung kita, kan. Kita dengar macam ada dengung itu kan. Sebenarnya dia datang dari hidung. Gunnah ni dengung dari hidung dengan satu lagi mim. Okey, dia sebenarnya okey. Ada kesilapan di sini. So, dia nun dengan mim sebenarnya. So gunnah tu dia nun dengan mim. Jadi macam itu. So kita kena ingat nun dengan mim wajibul gunnah ni dia datang dari hidung sebenarnya. Dengung kita tu kena datang dari hidung. Jadi jika itu sahajalah untuk yang Ila boleh terangkan untuk minggu ini. Baik. Sebenarnya. Teacher, sebelum kita tutup kelas kita hari ini ada Cik Wot di talian. Telefon saya itu bunyi lain. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar Cik Wot? Alhamdulillah. Terengganu di mana ni? Kemamang. Makan naik bak makan? Makan. Poster-poster. Okey. Silakan. Nak baca surah ke ataupun macam mana? Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey, silakan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Cikgu, terima kasih banyak ya. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, teacher. Okey, terima kasih Aunty. Okey, bacaan tadi yang boleh Ilya fokuskan dengan sekali dengar, Ilya akan fokuskan dari segi komen, dari segi makhraj lah. Okey, keseluruhannya okey, tiada masalah. Okey, mungkin ada sedikit lah contoh mengenai tasydid di situ kan. Okey, Midin, kita jangan baca dia midin. Okey, tak boleh. Maliki Yaumiddin. Di situ pastikan kita ambil masa sedikit. Okey, dua harakat di situ. Katakan sebab apa? Sebab di situ ada syaddah. Dia represent syaddah tu sebenarnya redundant of word. Dia ada double. Satu yang pertama dal tu bertanda sukun dan dal yang kedua tu berbaris bawah. So maksudnya kita kena bagikan hak kepada dua dal. Jadi kalau kita baca laju, maksudnya kita hanya represent satu dal saja. So Maliki Yaumiddin. Middin. Okey, kita ambil masa kerana di situ ada sabdu syaddah. Okey. Dan yang seterusnya apa yang Ilya nampak tadi, ghairil maghdu. Okey, dekat situ sepatutnya macam Ilya cakap, sifat huruf dha tu kita kena raikan. Okey. Ghairil maghdu walaupun dengar kita dah boleh bezakan maghdu dan juga maghdu. Bila kita sebut dia dengan sifat dia, dengan makhraj dia yang betul, maka kita punya bacaan tu lagi cantiklah, lagi sempurna. Itu sajalah komen Ilya. Yang lain tu alhamdulillah. Terima kasih. Teacher, sikitlah nak tanya sikit je. Sama. Sebab setengah orang tu nak sebut makhraj dengan betul. Kadang-kadang terutamanya yang maghdu ni kan. Sebab akan ada yang maghdu, ya, dot tu jadi nipis. Dal. Jadi dal kan, dot jadi dal kan. Adakah lama-lama boleh dilatih ataupun setengah orang memang dah tak boleh buat, dia redha je ke? Okey, macam ni. Ilya pun sebenarnya masa mula-mula belajar dulu pun Ilya awkward nak sebut huruf dot tu. Ilya dah macam sampai berbelit-belit lidah sebenarnya. Sebab macam ada orang macam maghdu macam okey, awkward dekat situ kan. Okey, tapi sebenarnya kita kena ada cikgu, okey, dan juga kalau kita nak cara senang nak ingat dia adalah kita letak sisi lidah. Bukannya hujung lidah kita ni. Kalau letak hujung lidah kita akan jadi macam tu. Mulut kita akan nampak serong yang nampak awkward lah. Kalau yang ni dia ada letak sisi lidah, ketepikan. Dan dia kena praktis lah. It won't take overnight. Kita just kena praktis selalu. Ya, kena latih ya. Berlatih. Ya, teacher, terima kasih banyak-banyak ya. Sama-sama. Hari Isnin ada lagi Isnin depan kan? InsyaAllah. Lagi 2 slot insyaAllah. 2 slot insyaAllah. Nur Ilya Nordin, terima kasih banyak-banyak bersama kami. Sama. Semoga mendapat manfaatlah kepada yang mendengar dan juga yang membaca tadi. Terima kasih banyak besar pada kan. Betul. Satu Malaysia dengan anda baca Quran. Okey, kita nak berehat seketika, selepas ini nak kembali nak bercerita tentang kelebihan solat sunat witir dalam Malaysia hari ini. Baik, kembali bersama Malaysia hari ini dan terima kasih kerana masih bersama kita dan pastinya bagi anda yang meletakkan komen di laman Facebook kita di MHITV3, terima kasih juga. Baik, kita ada satu yang ingin diwawarkan kepada anda semua. Untuk anda ketahui, anda boleh dapatkan langganan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 6 Jun 2020. Dan kalau anda berminat dan ingin melanggan, anda boleh layari www.nstp.com.my/mco. Ada juga sedikit sebanyak tadi anda boleh lihat bagi pelanggan yang sedia ada. Itu antara langkah-langkah yang anda boleh lakukan untuk terus mendapatkan langganan ini. Baik, bagi pengisian seterusnya, pastinya kepada anda yang ingin mengetahui apakah kelebihan witir bukan sahaja boleh dilakukan semasa bulan Ramadan. Dia banyak juga sebenarnya kelebihannya yang akan dikongsikan bersama tetamu kita hari ini. Silakan Ali Iskandar. Terima kasih Sofia. Okey, dan untuk itu kita nak bersama dengan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud di talian video. Kalau dah bersedia. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, baru nampak. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Saudara Eli sihat ya? Alhamdulillah. Rasanya ini kali pertama kita bersua di bulan Ramadan ya?
Betul-betul. Selamat Ramadan, Saudara Eli. Selamat Ramadan juga kepada Ustaz. Semoga setakat ini cantik Ramadannya, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Syukur. InsyaAllah. InsyaAllah. Ustaz, okey. Dan dah sepanjang Ramadan kita tahu kita laksanakan solat sunat tarawih kan. Dan witir ni biasanya kita dengar bila bulan Ramadan selepas tarawih sahaja. Walhal witir ni menjangkaui bulan Ramadan kan Ustaz. Kalau boleh Ustaz nak beri perkongsian yang lebih lanjut, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah, Saudara Eli. Betul apa yang Saudara Eli sebut tadi. Bulan Ramadan, para penonton, kita belajar banyak perkara, ya. Antaranya kita mengulang kaji semula ataupun kita memperingatkan semula tentang solat sunat witir. Baik, solat sunat witir ni, saudara yang dirahmati Allah, betapa tinggi nilainya, hebatnya solat sunat witir ini sehinggakan Abu Hurairah dalam sebuah hadis, beliau berkata, Nabi SAW telah memberikan satu nasihat kepada aku. Sebulan, kata Nabi, dalam sebulan jangan lupa untuk berpuasa sunat 3 hari paling kurang. Kemudian Nabi berpesan juga setiap hari itu jangan tinggal untuk solat sunat duha 2 rakaat. Dan kemudian Nabi pesan juga, para penonton rahmati Allah, kepada Abu Hurairah, sebelum tidur jangan lupa untuk solat sunat witir. Jadi ini 3 amalan yang Nabi SAW pesan kepada Abu Hurairah, sahabat Nabi. Baik, ada lagi yang saya ingin berkongsi. Kalau kita sebut solat sunat witir ini, sangat hebat sekali ganjarannya, para penonton. Dalam sebuah riwayat hadis daripada Imam At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala amaddakum bisalat hiya khairul lakum min hamrin na'am, ataupun min hamrin na'am. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kalian semua satu salat yang lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni, Eli dan para penonton, kalau pada zaman Nabi SAW, kenderaan yang paling mewah lah. Kalau hari ini mungkin kalau boleh contohkan Lamborghini, Porsche, Ferrari, macam itulah. Ya, maksudnya solat sunat witir ini, kata Nabi, lebih baik daripada unta-unta merah. Maka apa kata Nabi? Wahia salat al-witr. Iaitulah maksud Nabi, salat itu ialah salat sunat witir. Fasalluha, kata Nabi, salatlah salat sunat witir. Dan salat sunat witir itu bila waktunya, ma baina salatil isya ila salatil fajr. Salat sunat witir waktunya ialah selepas salat isya dan pengakhirnya ialah sebelum salat subuh. Jadi maknanya waktu salat sunat witir ialah selepas salat isya, tempoh itu sampailah salat subuh. Jadi maksudnya sekarang ini di dalam bulan Ramadan, setelah kita selesai bersalat sunat tarawih, maka kita akan tutupkan salat kita itu dengan salat sunat tarawih sebanyak 3 rakaat, ya. 3 rakaat, 2 salam. Witir, 3 rakaat, 2 salam. Yang pertama kita buat 2 rakaat dan yang kedua itu kita tutup dengan 1 rakaat. Jadi itu salat sunat witir, saudara Eli. Okey, baik. Dan masih lagi ada kemusykilan dalam kalangan ialah mereka yang melakukan solat tarawih kemudian tutup dengan witir sejurus lepas solat tarawih, kemudian tidur, kemudian bangun sebelum untuk bersahur dan nak bertahajud. Jadi bila dikatakan dah tutup dah tu, kemudian masih lagi ada solat sunat sebelum subuh itu. Jadi bagaimana ni Ustaz? Adakah perlu diwitirkan lagi selepas itu atau macam mana? Okey, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan kepada kita, la witran fi lail. Kata Nabi, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maksudnya begini, para penonton, kita ada 2 option ataupun 2 pilihan untuk buat solat sunat witir. Yang afdal ni maksudnya yang lebih baik adalah kita bersolat sunat witir di akhir malam. Di akhir malam itu maksudnya kita bangun semula solat sunat tahajud, lepas kita tarawih, kita bangun solat sunat tahajud, kemudian kita buat solat sunat tahajud, solat sunat taubat dan sebagainya. Akhirnya kita tutup dengan solat sunat witir sebanyak 3 rakaat. Ya, itu yang terbaik. Tetapi ini penting. Mungkin kita bimbang, ya, bila kita sudah tidur pada waktu malam, ya, bimbang tak bangun, ya.
bimbang kita tak bangun untuk solat sunat tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Jadi kita boleh juga buat solat sunat witir itu sebelum kita tidur. Maksudnya selepas kita solat sunat tarawih, kita tutup dengan solat sunat witir, itu sudah membadai. Jadi tiba-tiba waktu malam itu kita bangun. Ya, kita bangun malam. 3-4 pagi itu terjaga malam. Jadi soalan pertama, adakah kita boleh buat solat sunat tahajud ataupun solat sunat taubat dan sebagainya? Jawapannya boleh. Ya, kita buat sahaja solat sunat tahajud, solat sunat taubat dan lain-lain lagi. Dan selepas itu kita tak perlu untuk kita buat solat sunat witir bagi yang kali kedua. Sebab solat witir kali yang pertama yang kita buat selepas solat sunat tarawih itu sudah memadai. Ya, itu sudah memadai. Jadi jangan bimbang, kita ada dua pilihan. Kerana menarik perkara ini para penonton, kalau kita lihat Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau solat sunat witir, beliau akhirkan solat sunat witir itu di akhir malam. Maksudnya Sayyidina Umar solat sunat tahajud terlebih dahulu, dan selepas itu di akhir malam barulah Sayyidina Umar tutupkan dengan solat sunat witir. Tetapi kalau kita tengok pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq beliau solat sunat witir sebelum beliau tidur malam. Jadi maknanya kedua-dua perkara itu betul belaka, benar belaka, kedua-dua pilihan tersebut. Ya. Okey Ustaz, satu lagi soalan. Kita sering di Malaysia lah ya, sering menyebutkan tentang witir 3 rakaat 2 salam. Dan apabila maklumat yang pelbagai ini datang kepada kita melalui media sosial dan sebagainya, baru kita dapat tahu, rupanya ada solat witir 1 rakaat sahaja. Jadi bagaimana pemahamannya? Adakah kita boleh melaksanakan witir 1 rakaat sahaja, 1 salam, atau macam mana? Baik, mengikut para ulama, solat sunat witir 1 rakaat itu ada, tetapi hukumnya makruh. Yang afdalnya ialah kita buat solat sunat witir itu 3 rakaat. Maknanya set yang pertama itu 2 rakaat yang pertama 1 salam, dan yang kedua 1 rakaat tunggal juga 1 salam, maknanya 2 salam. Jadi yang terbaiknya, yang afdalnya ialah kita buat solat sunat witir itu sebanyak 3 rakaat. Baik, lebih afdal ya Ustaz ya? Lebih afdal. Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian Ustaz ya. Sama-sama Saudara Aidil. Alhamdulillah, selamat memburu Lailatul Qadar semuanya, termasuk diri saya, insya-Allah. Amin, sama-sama kita Ustaz. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud berkongsi tentang witir. Jadi sebelumnya laksanakanlah witir pada masa yang sesuai untuk anda. Kalau anda rasa anda nak lewatkan sehingga bangun di penghujung malam, boleh dilakukan juga. Kalau tidak, lakukan selepas solat tarawih, kemudian lepas bangun kembali buat solat tahajud dan sebagainya, tidak perlu dilakukan lagi solat witir. Itu penjelasan daripada Ustaz Zarifi ya. Baik, semoga Ramadan kita dipenuhi dengan pelbagai ibadah dan juga permintaan ya di penghujung 10 hari terakhir ini. Kita nak berehat seketika, selepas ini masuk cerita tentang raya sikit lah ya, terutama yang nak meraihkan hari raya untuk kanak-kanak ni. Jadi dari segi busananya macam mana, kita nak kongsi lebih lanjut tentang baju raya kanak-kanak sebenarnya dalam Malaysia hari ini.
aktiviti menarik yang boleh dilakukan bersama keluarga dengan anak-anak terutama sekali. Ini dah hari keberapa kita masuk PKP ni. Eloklah kita mendedahkan kepada mereka antara aktiviti yang kata spark the creativity lah kan orang kata. Dan ini boleh jadi kebiasaan lah, the new normal ini kan. Okey, bercakap tentang anak-anak ni, anak-anak pun nak raya juga. Betul. Dan barangkali ada cabaran sedikit lah untuk bawa anak-anak keluar untuk beli pakaian hari raya. Jadi kita ada satu alternatif ni. Betul. Ya. Dan menerusi panggilan video, kita ada Puan Nur Aini Muhammad Zain, pengasas Elok Kidswear. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Apa khabar? Alhamdulillah, baik, sihat. Nur Aini, bila baca nama ni apa Elok ni kan, ada QUE tu, baik saya tersalah baca. Elok Kueh. Macam mana dapat sebutannya macam mana? Elok? Elok ke Elok ke apa? Helok ke? Sebutan dia sebetulnya memang elok sebab kita memang ambil daripada perkataan elok tu. Sebenarnya memang idea ni pun datang daripada mak saya lah. Dia nenek saya ni orang utara. Orang utara ni kalau cantik dia mesti cakap elok lah tu, elok lah tu. Betul. So kita modernize sikit lah dia punya spelling untuk jadikan dia brand. Macam French macam tu. Nampak ni sikit lah kan. International. Nampak ketua sikit. Ketua. Okey, Cik Aini, kongsikan macam mana setakat ni penjualan baju raya untuk kanak-kanak ni semakin rancak ke tahun ni masuk PKP macam mana? Okey, Elok ni kami menjual memang secara online daripada website kami di www.elok.com.my dan juga di website daripada website Zalora. So kami memang menjual pakaian untuk kanak-kanak perempuan lah macam ni, kanak perempuan. Comelnya. Dengan yang kalau lelaki untuk umur 1 hingga 8 tahun. So mula-mula PKP ni memang agak struggle juga sebab walaupun memang kami beroperasi online tapi selalunya masa raya kita pun turun ke bazar-bazar secara offline kan. So awal-awal pun supplier pun macam lambat sikit untuk siapkan baju kami. So kita kena push sikit untuk launch raya tapi alhamdulillah sambutan amat memberangsangkan sebab saya rasa ramai orang pun masih looking forward untuk raya. Especially untuk kanak-kanak kan lagi excited nak raya. So alhamdulillah lah banyak kami dapat support tahun ni. Terima kasihlah kepada semua yang support kami. Okey, macam mana nak meyakinkan bakal pembeli ni yang tentang kualiti kain, tentang design dan sebagainya. Saiz lagi sebab biasanya sebelum PKP ni boleh buat bazar kan. Orang boleh tengok dan pegang sendiri. Yang ni sekarang macam kita mana tengok kat skrin saja. Betul. So dalam website kami pun kami akan sediakanlah semua full description. Kita memang sentiasa akan gunakan fabric yang terbaik untuk kanak-kanak. Kami menggunakan fabric cotton sebab cotton ni lah yang paling macam tak panas kan untuk kanak-kanak, lagi selesa. Lepas tu kami sediakanlah complete lah sizing semua dan kalau pembeli ingin bertukar, kami pun akan sediakan servis pertukaran saiz jika terpaksa tukar. Okey, ada perkhidmatan tu jugalah ya. Ya, ada. Jadi mungkin 10 hari terakhir ni bagi mereka yang masih sempat lagi nak beli ke raya haji pun dapat. InsyaAllah sempat sebab kami pun bekerjasama dengan semua courier provider, delivery service. So paling cepat untuk sampai sebelum raya kenalah beli by tomorrow, by esok. Kalau untuk Klang Valley pun kami akan boleh buat servis untuk katakan penghantaran ke secara hand deliver ke. So boleh contact kami. Boleh layari website kami di elok.com.my lah atau boleh terus beli dekat di Zalora di platform. Baik, ini kesempatan yang tidak harusnya dilepaskan ya bagi anak-anak sebab duduk di rumah lama sangat kan. Jadi ini hadiah untuk mereka lah. Okey. Terima kasih. Nurani, terima kasih banyak ya. Selamat maju jaya. Terima kasih. Satu lagi saya kalau boleh untuk penonton MHI saya nak bagi special promo lah. Kalau siapa yang masuk website Elok hari ini boleh gunakan kod MHI 2020 dan kami akan bagikan special discount 15%. Okey. So, kalau beli 2 baju dan above dan jangan tunggu lama-lama lah terhad kepada 100 pembeli yang terawal sahaja. Lepas
dapat satu untuk saya tak ada baju anak lagi ni. Boleh, insyaAllah. First time Amesia jadi promo code. Terima kasih Cik Aini. Terima kasih banyak ya. Pengasas Selamat Hari Raya. Kidswear. Ya, itu dia. Baju lelaki pun ada, anak lelaki pun ada. Itulah. Ya kan. Promo boleh gunalah promo kod. Boleh guna MHI berapa? 2020. 2020. Ya. Jangan ketinggalan peluang ini. Siapa yang belum beli baju raya untuk anak tu boleh beli, dan pastinya kita memang menantikan semangat untuk beraya, tapi kita masih perlu juga mengekalkan kesederhanaan kita. Ya, betul. Ya, kalau boleh raya ikuti apa yang ditetapkan oleh kerajaan supaya kita dapat selamatkan kembali negara kita dan kita dapat melalui apa yang kita lalui sebelum ni kan. InsyaAllah. Dan tak kira anda ke mana juga hari ini, pastikan anda jaga keselamatan dan jaga penjarakan sosial. Ya, 1 meter. Di UK 2 meter kan? 2 meter. Ini 1 meter kira okey lagi. Kira okey lagi, Alhamdulillah. Okey, kita jumpa lagi Isnin insyaAllah. Jaga diri. Selamat selalu. Assalamualaikum.